Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga dapat kita bertemu pada pagi ini untuk satu sesi perbincangan tentang petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebagai permulaan, saya diminta oleh Encik Arif untuk memperkenalkan diri. Nama saya macam kat sinilah, Fadlan Muhammad Osman. Asalnya dari Tanjung Karang. Sekarang ni sedang mengajar di Universiti Kebahasaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebenarnya dah lama dah di Yayasan Taklim ni. Betul lah. Ya. Saya orang lama dah Taklim. Lagi lama lagi. Dan saya juga, alhamdulillah. Dan lama sebenarnya saya tak datang sini. Bangunan ni saya pernah datang sebelum siap dulu kan. InsyaAllah. Okay. Dan bidang pengajian saya ataupun kerja saya adalah dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Dahulunya saya belajar di Universiti Islam Madinah, selesai tahun 2000. Lepas tu sambung di UKM buat masters dalam pengajian Quran Sunnah, selesai tahun berapa tahun 2004. Kemudian sambung lagi di UIA. Masa UIA tu tengah buat PhD, saya mengambil masa yang lama sikit kan, sambil-sambil ceramah, sambil-sambil bawa arwah mak pergi ke Duri kan, jalan-jalan. Jadi lama sikit sampai 2011. Okay. Apapun alhamdulillah, saya berterima kasih dan mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Encik Arif dan Kak Maznah yang tak segas, yang tak jemu kan. Dia tak jemu memanggil saya ke sini walaupun saya mengelak, akhirnya dah tak mengelak kan. Kena datang, kiranya bukan terpaksa tapi kena datang juga kan. Okey. Sebelum kita teruskan, saya tak tahu suara saya kuat ke, okey ke macam mana? Okey. First time pakai yang macam ni kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya sesi ni dalam sepatutnya ke-10 tadi mula, tapi saya tersesat tadi. Kan punya lama tak sampai sini kan. Sampai tersesat dekat Mid Valley tu, dia mengelirukan sikit kan. Jadi saya masuklah ke UM untuk keluar ke jalan belakang tu. Tiba-tiba jalan belakang tu tutup kan. Jadi panjanglah sikit jalan ni insya-Allah. Tapi insya-Allah yang sesi akan datang tu saya cuba datang lebih awal insya-Allah. Okey. Kita akan habis dalam sekitar 11.30. Cuma 11.15 gitu kita akan buka lah untuk sesi soal jawab. Boleh ya? Soal jawab tu yang berkaitan dengan apa yang kita baca, dan juga soal jawab yang berkaitan perkara luar pun boleh sahaja. Cuma seperti yang kita maklum, soal jawab ini adalah mengikut ilmu yang ada pada orang yang duduk kat depan ni lah. Kalau dia boleh jawab, dia jawab. Dan kalau dia tak jawab, dia akan passing ke ustaz-ustaz lain. Okay, insyaAllah. Baik. Buku ni sebenarnya lama dah kan. Petunjuk sunnah dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebenarnya kalau tak silap lah kan, saya pun dah buku dah sebenarnya. Punya lama buku ni. Sebenarnya ada satu ceramah lah kalau tak silap kan, yang akhirnya saya jadikan buku kerana saya merasakan satu kepentingan lah untuk kita
mengetahui manhaj ataupun metod, cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan ajaran Islam. Takutnya kita fikir bahawa caranya begini, tiba-tiba cara Rasulullah buat yang sebaliknya. Kita ingat contohnya kita kena bertegas, sedangkan Rasulullah SAW berlembut. Kita ingat kita kena berlembut, sedangkan Rasulullah SAW bertegas, kan? Jadi itu antara sebab kenapa nota catatan ini ditulis, diceramahkan dulu dan kemudian dibukukan. Dan selepas dibukukan dengan tajuk yang lain sedikit, saya ubah jadi e-book, kan? Lepas tu untuk nak cetak tu tak sempat, jadi dia keluar dalam bentuk ni lah, dalam bentuk nota sahaja. Okey, baik tuan-tuan dan puan, pertama sekali nama sesi kita ni bedah buku, kan? Cuma saya tak nak habiskan dalam satu hari lah, saya nak pergi perlahan-lahan je, pergi perlahan supaya kita dapat menghayati, memahami. Dan ada kadang-kadang ada soalan-soalan yang keluar dari saya sendiri ataupun dari tuan-tuan dan puan, kita bincang bersama, insya-Allah. Okey. Jadi sesi ini lebih kepada sesi yang santai sedikit, dan dia bukannya sesi yang begitu ilmiah, tetapi sesi yang nak membincangkan bagaimana kita nak mengamalkan ajaran Islam. Bukannya apakah ajaran yang ada dalam Islam, bukan itu. Itu mungkin ada sesi lain, fiqh contohnya, akidah dan sebagainya. Ini macam mana kita nak beramal, okay, ataupun mengamalkan, laksanakan. Okey. Saya lebih suka kalau dah ada buku, kan? Saya lebih suka pergi page by page, tapi mungkinlah tak baca dengan nahwu dan sarafnya, kan? Kita baca laju lah sikit. Okey, boleh pada muka surat yang kedua, kita boleh dapati di sini bahawa tujuan buku ni adalah untuk nak mencari petunjuk Rasulullah SAW dalam mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Kita nak dapatkan konsep sebenarnya. Kita nak dapatkan konsep apakah amalan yang perlu kita tekankan, apakah ajaran-ajaran yang perlu kepada ketegasan, dan apakah yang memerlukan kepada kelembutan. Okey. Dan seperti yang disebutkan di sini, ayat yang kedua, penekanan adalah dari sudut cara dan manhaj pelaksanaan yang terkandung dalam adab-adab atau akhlak-akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. So fokus kita adalah dari sudut cara pelaksanaan. Okay? Bukan apakah yang nak dilaksanakan, cara pelaksanaan tu. Okay? Nanti tuan-tuan dan puan nanti akan lihatlah, ada beberapa perkara yang kita rasa kita kena tegas, sebenarnya tidak begitu, kan? Ada beberapa perkara pula yang kita rasakan kita kena berlembut, sebenarnya kita kena bertegas. Okay? Dan perbincangan akan berasaskan kepada surah Al-Asr. Dan surah Al-Asr ini semua kita dah hafal, kan? Menunjukkan kepada kejayaan, kan? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling ingat mengingati untuk berpegang kepada kebenaran, dan saling ingat mengingati untuk melaksanakan kesabaran. Okey. Dan dalam 4 elemen yang ada di sini, ulama kita kata mereka meringkaskan kena ada iman ini kena berasaskan kepada ilmu. Kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi ilmu kena ada dulu. Lepas tu beramal. Lepas itu kena berterusan atas kebenaran. Okay? Dan yang keempat, bila seseorang itu dia ada ilmu, dia dah beramal, dan dia cuba berpegang kepada kebenaran, mesti akan datang kepadanya apa? Cabaran dan cubaan. Jadi itulah kena bersabar. Okay? Siapa buat 4 perkara ini, dia akan tergolong, dia akan dikurniakan kejayaan dan dijauhkan daripada al-khusr. Innal insana lafi khusrin. Khusrin iaitu apa?
kerugian kan. Dia akan, siapa dapat buat 4 perkara ni, dia akan terselamat daripada kerugian, insya-Allah. Disebabkan itulah Al-Imam Syafi'i menjelaskan di sini, "Law ma anzalallahu ta'ala 'ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan ke atas makhluknya sebarang hujah melainkan surah ini. Surah apa? Suratul Asr. Pasti sudah memadai. Cukup sebenarnya. Cukup sini dari sudut apa? Dari sudut kaedahnya. Dari sudut asasnya, 4 benda ni menjamin kita untuk berjaya. Okey? Jadi dengan itu kita akan bahagikan kepada petunjuk sunnah dalam beriman, petunjuk sunnah dalam beramal, petunjuk sunnah dalam berdakwah, dan juga petunjuk sunnah dalam bersabar. Ini sebenarnya 4 benda yang kita nak bincangkan. Okay? Saya tak tahu lah berapa lama akan habis kan. Saya cuba pergi laju-laju sikit pasal buku ni sebenarnya kalau baca pun faham kan. Tapi mungkin kita bedah buku ni untuk bawa beberapa contoh-contoh lain ke kan. Okay, yang menguatkan lagi kefahaman. Okay. Jadi bahagian penghargaan itu biasalah kan. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Kita berterima kasih kepada semua orang yang membantu kita kan. Sebagai seorang anak pastilah kita mendoakan kejayaan dan kita berterima kasih kepada ibu bapa kita, kawan-kawan kita kan. Dengan sebenarnya support system tu cukup penting. Support system cukup penting. Dan kadang-kadang dalam support system ataupun bahasa Melayu dah lupa lah apa support system, faham lah kan. Kadang-kadang kita merasakan tak perlu untuk nak menegur, sedangkan orang yang kita rasa tak perlu tegur tu memerlukan kepada teguran kita. Kadang-kadang kita merasakan kalau tegur dia akan kecil hati kan. Dia akan kecil hati. Orang Melayu memang senang kecil hati kan. Mungkin orang Arab ni dia tak kisah, kerana hati dia besar kan. Kalau tegur-tegur pun dia relax je kan. Tapi orang Melayu tegur sikit je dengan cara lembut pun dia dah kecil hati dah kan. Jadi sebenarnya kita kena menghargai support system kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang tegur kita, kita terima kan. Walaupun orang tu tegur dengan cara yang kasar, kita terima juga. Okay. Walaupun sepatutnya bila nak menegur, kita tegur dengan cara yang lembut kan. Tapi kalau ada, itu yang kita lah kita. Tapi kalau orang kalau tegur kita dengan cara yang kasar sekalipun, kita terima juga. Jangan risau, terima je. Kita yang suami ni, kalau ditegur oleh isteri, bukan satu cabaran kan? Cabaran besar. Betul tak? Kita yang ibu ditegur oleh anak, cabaran tak? Cabaran besar. Kak Long ditegur oleh adik-adik dia lah, cabaran besar. Betul tak? Tapi benda tu kita kena atasi. Maksudnya ambil sahaja nasihat, walaupun nasihat itu dengan cara yang salah. Maksudnya cara yang tak betul, yang mengguris hati kita. Tapi kalau kita nak bagi nasihat, kita cubalah berikan nasihat dengan cara yang terbaik. Jangan kekasaran dalam nasihat yang diberikan kepada kita menyebabkan kita meninggalkan kebenaran. Jangan. Okay? So ini antara benda yang sebenarnya kita nampaklah dalam kehidupan. Saya tak tahu, saya rasa saya muda lagi, tapi sebenarnya umur saya dah 48 dah kan. Tak tahu kenapa. Maksudnya kadang-kadang bila kita dalam kehidupan kita akan nampak orang ni dia degil, tak terima. Kenapa? Kerana cara yang diberikan kepadanya, nasihat tu diberikan dengan cara kasar. Okay? Adakah sepatutnya ditolak? Sepatutnya tak, sepatutnya diterima. Tapi adakah sepatutnya orang ni orang yang memberi nasihat, adakah dia sepatutnya memberi nasihat dengan kasar? Tidak. Tapi kadang-kadang orang tu memang memberi nasihat dengan lembut, cuma cara lembutnya itu kasar. Dia jenis tak boleh nak berlembut kan. Macam saya ni memang kadang-kadang kalau marah pun orang tak percaya kan saya marah kan. Tak ada lah masa-masa saya marah kan. Tapi lepas tu saya menyesal, saya tak boleh marah. Pasal kalau saya marah saya tak handsome. Saya pernah cerita sikit kan, kalau dalam menerajui satu universiti tu, dipinjamkan sekejap lah oleh UKM, saya marah 2 kali. Tapi lepas tu saya menyesal. Pasal tak boleh kita nak berdepan dengan orang, kita nak bergerak bersama, tiba-tiba kita marah dengan nada yang marah yang menyebabkan orang jadi takut. Jadi kalau kita nak ubah balik pun jadi susah kan. Kita nak tarik orang kepada bekerja dengan kita. Tiba-tiba kita dah marah dengan satu kemarahan yang mengubah kan kita punya ekosistem kita kan. Muka kita dah tak macam ni apa semua kan. Tak boleh. Saya rasa 2 kali kot. Okay. Tapi
Itulah masalahnya. Kalau orang lembut ni marah, dia jadi tak bagus. Kalau orang yang memang dia mulut dia memang apa? Tak ada lesen. Dia kalau dia marah orang tak kisah pun. Tapi cuba orang yang lembut-lembut ni kalau dia marah, kan? Sebab itulah kita cuba sebab itulah Nabi SAW sebutkan bahawa orang yang paling kuat adalah yang dapat mengawal dirinya, kan, ketika marah. Itu maksud hadis tersebut. Okey. Jadi semoga Allah SWT memberikan ganjaran ni kepada ibu bapa kita, rakan-rakan kita, keluarga kita yang membantu kita untuk sampai kepada apa kita sekarang ni. Okey. Lepas itu kita tengok sekejap isi kandungan. Isi kandungan ni kenapa tak ada nombor? Itu kira macam homework lah, kan. Kerja rumah nanti balik letaklah nombor. Sebenarnya tak sempat buat nombor ni, kan. Dia ubah daripada e-book pada nota, tak sempat nak bagi nombor. Okey. Kita akan bincangkan, kita ada 4 bab sahaja. Bab yang pertama, petunjuk sunnah dalam beriman. Okey. Kita akan muka surat 4 tu ada kandungan, siapa yang ada buku, okey. Kita akan bincangkan kedudukan iman. Iman mestilah berlandaskan ilmu, kedudukan ilmu, kan. Walaupun tajuk tu macam mudah, tapi bayangkan, ada tak orang yang beriman tanpa ilmu? Pernah nak jumpa tak? Banyak sebenarnya. Orang beriman tapi ilmu tak ada, kan. Sedangkan benda tu benda yang basic. Kita bila kadang-kadang saya sambil-sambil ni saya cerita, boleh tak, kan? Saya dah lah tak biasa ceramah, kan, tak biasa ceramah. Dah lama tak ceramah, kan. So bila ceramah sekali tu rasa macam seronok. Okay, so kira kan refresh balik, kan. Sebab tu saya kalau boleh tak nak ceramah, pasal nanti dia akan jadi banyak cerita, kan. Baik. Mengajar dekat UKM tu memanglah kita mengajar, kan. Tapi ceramah ni lain, dia punya situasi dia lain. Kadang-kadang kita akan lihat mula-mula, kan, kalau permulaan kita, kan, ini tu tak masuk ni. Kadang-kadang kita mula untuk menyampaikan ilmu, mengetahui ilmu, dapat tahu Islam. Yalah, kembali lah kot hijrah, orang kata. Hijrah daripada dulu-dulu kita jahat pada jadi yang baik. Dulu kita baik jadi lebih baik agaknya. Dulu baik tak pergi kelas, lepas tu pergi kelas, contohlah, kan. Lepas tu dulu mungkin tak pakai tudung, lepas tu sekarang pakai tudung, contohnya, kan. Dulu agaknya mengumpat banyak, kan, sekarang mengumpat sikit, kan, contohnya. Ada masanya kita bila tengok orang lain yang buat salah, kat sini kita akan berada dalam 2 keadaan. Keadaan pertama, kita merasakan dia tu apa? Dia tu rendah, kita yang tinggi. Betul tak? Ada rasa tak benda tu? Ada. Tapi ada satu lagi situasi adalah kita merasakan kesian. Bukannya rasa dia tu rendah diri ataupun rendah, kita tinggi tak, kita akan timbul rasa kasihan. Kesian, kenapa dia tak tahu? Okey. Ini yang sepatutnya kita kena dia mengalah upgrade diri kita daripada asalnya kita pandang rendah pada orang, akulah ahli syurga, dia orang ni semua tak tentu lagi, kan. Kepada betul kenapa dia orang ni, aku yang akan diseksa kerana tak memberitahu kepada mereka. Sampai ke tahap tu kena ubah. Kalau dapat ubah tu, insya-Allah kita berada pada landasan yang betul. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebutkan, man qala, tapi ni tak masuk lagi, ni saya apa yang saya ingatlah. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Sesiapa yang mengatakan manusia semuanya binasa. Tengok orang semua tak betul, kan. Dia dah pakai tutup aurat, kan. Siapa tak tutup aurat ni semua ni ahli neraka. Semua ni binasa. Nabi kata apa? Fahuwa ahlakuhum. Dialah yang paling binasa di kalangan mereka. Itu satu bacaan. Bacaan kedua, fahuwa ahlakahum. Dialah yang membinasakan mereka. Maksudnya, kalau kita rasa orang semua tak baik, kita seorang je baik, kan? Maknanya kita ni ada masalah dalam hati kita. Ada masalah hati kita ni. Dah ada rasa takabur, bongkak dan sebagainya. Dan Nabi dalam satu hadis lain, Nabi sebutkan, kafa bil mar'i ithman an yahqira akhahul muslim. Cukuplah dosa seseorang itu, maksudnya dalam ni, apabila dia memandang rendah kepada saudaranya yang seagama. Saya nak tanyalah, kalau kita pandang rendah, adakah kerana orang itu lebih? Takkan orang tu lebih kita pandang rendah, kan? Tak, kan? Mestilah orang tu rendah, maknanya orang tu kurang. Maknanya kalau kita baik, orang tu kurang daripada kita, barulah kita akan pandang rendah. Betul? Okay? Kalau kita buat banyak, kita bagi sedekah, alhamdulillah, dia pun bagi sedekah, tapi dia bagi sikit. Kita tengok aku lebih hebat daripada dia. Kalau dia bagi lebih, memang kita takkan pandang rendah punya.
Okay? Jadi di situ Nabi SAW nak memberikan peringatan. Cukup perasaan, cukup dosa seseorang itu apabila dia memandang rendah kepada saudaranya yang seagama. Okay? Baik. Itu kedudukan ilmu. Kemudian kita nak tengok juga beberapa petunjuk sunnah dalam menimba ilmu. Nak belajar kan. Ada orang, kami dulu masa belajar, memang ditekankan betul-betul belajar ikhlas. Belajar ikhlas, bukan nak menunjuk-nunjuk. Bila dengar tu kita rasa macam senang, tapi bila kita nak balik, kita nampak orang tak betul kan, barulah kita rasa, aku ni bila mengajar ni, adakah ikhlas ke tak ikhlas? Adakah nak menunjuk-nunjuk aku ni hebat? Okay? So, kalau gitu tak boleh mengajar lah Ustaz. Macam itu, kalau itu macam mana kami nak sampaikan? Satu dilema pula. Ada kawan-kawan saya kata, saya tak beramal, saya tahu, tapi saya kurang beramal, jadi saya tak boleh. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu mengarahkan orang kepada kebaikan sedangkan kamu lupa diri sendiri? So boleh ke tak? Boleh tak saya ada ilmu, saya tak beramal dengan ilmu tersebut, tapi saya sampaikan ilmu tersebut? Boleh tak boleh? Sedangkan Allah kata, kenapa, adakah patut kamu mengajar kebaikan sedangkan kamu tak buat kebaikan itu? Kalau ambil secara literal gitu, maknanya Ustaz, tak payah belajar lah gitu. Pasal kalau belajar tak tentu amal. Lepas tu kalau belajar tak amal, tak boleh sampaikan. Kan dilema kita kan. Sedangkan ulama kita kata ini semua tanggungjawab yang berasingan. Satu, kena ada ilmu. Yang kedua, kena beramal. Yang ketiga, kena sampaikan. Ada orang dia boleh sampaikan tapi dia tak sampai lagi, dia belum lagi nak beramal. Betul tak? Contohnya kita ni tak tahulah. Saya kadang contoh saya, contoh yang mungkin yang lama-lama sikit kan. Katalah kalau seorang bapa ni dia isap rokok, adakah dia akan panggil anak dia, jom Syekh? Takkan buat begitu punya. Dia akan kata, ingat Abah merokok, kau jangan merokok. Jadi anak dia macam dia, anak dia datang dekat sekolah, cikgu kata apa? Kena ikut mak bapak kan. Kena ikut, maknanya kena teladan macam mana? Kepimpinan melalui teladan lah apa semua kan. So dan ada pula hadis, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. So bapak tu pemimpin, mak pemimpin. Tengok mak macam ni, bapak macam ni, tapi bapak tak bagi buat. Siapa salah sini, siapa betul? Kita kata yang bapak ni memang dia salah, tapi dia betul, dia dalam amalan dia salah. Ilmu dia ada kan, tapi mungkin dia dah, yelah kadang-kadang bila merokok ni satu masalah kan. Macam mengopi lah sama kan, macam juga membawang sama je. Okay. Jadi kadang-kadang dia tahu benda tu salah, tetapi dia nak upah agak susah. Cuma dia boleh buat satu benda, iaitu dia nak tarbiyah anak dia supaya jangan jadi macam dia. Cuma okey lah tu. Cuba bayangkan kalau dia berusaha mengatakan, Ustaz, disebabkan saya tak beramal, saya tak boleh ajar anak saya supaya jadi baik, kerana saya sendiri tak beramal. Tak logik kan? Okay? Tapi kadang-kadang benda tu kalau untuk anak dia jadi tak logik, tapi kalau untuk masyarakat jadi logik. Saya ni Ustaz, saya sendiri tak puasa sunat kan, takkan nak suruh orang puasa sunat. Sebab okay? So itulah kita nak tengok kat sini beberapa ikhlas kan. Nombor 1.4a, ikhlas, mendadak ilmu daripada para ilmuwan. Ini pun satu benda yang penting juga. Nak belajar daripada orang yang ada ilmu. Okay? Memulakan dengan yang terpenting, kemudian yang penting dan seterusnya. Nak mula belajar, apa benda yang paling penting untuk kita belajar kan? So kena ada priority dalam memilih ilmu. Mengambil ilmu daripada guru yang berkaliber, maksudnya ilmu guru yang mengamalkan kan. Menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja. Ini pula sebaliknya, nak belajar daripada ilmuwan yang mengamalkan apa semualah, yang bagus lah kan, yang elok. Tapi nak menerima kebenaran, terima daripada sesiapa sahaja, walaupun syaitan. Katalah syaitan menjelma dan ajar kita kan, kita pun tak tahu itu syaitan, kalau tahu kita tak duduk situ kan. Katalah, ataupun syaitan manusia. Ada je syaitan manusia, dia tu syaitan, tapi ada masa-masa dia memberi nasihat yang baik. Betul tak? Okay? Terima ke tak terima? Jawapan dia, ya, ada, nanti kita bincangkan. Banyak bertanya. Okay? Tidak segan silu. Kadang-kadang kita malu. Orang Malaysia khususnya kan, yang yalah tak tahu macam mana, kita akhlak kita yang kita tekankan adalah malu. Betul?
Itu adalah akhlak mulia. Okey, karamah apa? Karamah insan apa? Karamah apa? Ya, itu dia panggil konsep yang ditekankan oleh kementerian sekarang ni kan. Karamah apa? Ada tak siapa-siapa belajar? Tak ada? Ya, semua ada. Ada tak? Tak belajar. Tak apa, nanti saya dapatkan dia panggil perkataan itu. So antara kemuliaan manusia adalah apa? Malu, perasaan malu. Okey? Dan ada dalam hadis 40. Nantilah tengok insya-Allah. Menggunakan ketajaman akal. Masa belajar ni, kita jangan hanya terima sahaja. Kita juga kena gerakkan akal kita. Kan? Kalau kadang-kadang ada orang bila dia buat urusan dunia, dia gunakan ketajaman akal. Tapi bila dia buat urusan agama, dia kata ustaz cakap, ustazah cakap. Dia tak gunakan ketajaman akal. Maksudnya apa? Walaupun tak masuk akal, dia buat juga. Dia tak tanya kenapa. Dia tak tanya apa dalilnya, apa asasnya perkara ni. Dia tak tanya, kerana ustaz cakap. Tapi kalau cuba bagi kat dunia, urusan dunia, kan, buat benda yang tak masuk akal, dia akan persoalkan. Betul tak? Ada formula. Dalam agama macam formula tu tak penting. Itu pun satu perkara lah yang kita akan bincangkan nanti. Kemudian sumber ilmu, tuntutan ilmu. Sumber ilmu ambil dari mana kan? Tuntutan ilmu adakah boleh berilmu sahaja tapi tak beramalkan, tak sampaikan? Adab-adab penuntut ilmu, ini pun satu perkara yang penting sebenarnya, iaitu tidak mencari kelonggaran para ilmuwan. Dia belajar untuk buat yang paling senang. Paling senang itulah yang betul untuk dia. Okey? Dia tak semestinya begitu. Kadang-kadang benda yang kita belajar yang susah itulah yang kita kena buat. Okey, tidak melaga-lagakan antara para ilmuwan. Ini satu hal juga. Macam guru silat kan. Dia anggap guru dia itulah yang terbaik. Kan? Jadi kalau ada orang kutuk guru dia, dia gaduh. Guru agama pun sama. Kan? Ada orang bila guru dia dikritik, dia akan marah. Gaduhlah. Kan? So jangan sampai tahap tu. Okey? Kita hormat semua orang. Menghormati para ulama, mempertahankan ulama dengan alasan-alasan yang berbentuk baik sangka. Ini pun penting juga tau. Kita bila kadang-kadang kita belajar, kita hormatlah seorang guru kita ni. Tiba-tiba kita nampak dia buat satu benda yang pelik, yang dia pun kata tak boleh. Macam tadilah, macam bapak tadi kan. Tapi ini ustaz. Kalau bapak tu munasabah lagi kot kan. Dia bukan ustaz. Tapi kalau dah lah bapak ustaz lah tu. Macam mana? Lepas tu dia cakap lain tapi buat lain. Macam mana? Kat sini kita kena mempertahankan mereka. Maknanya mungkin ada alasan dia buat begitu. Mungkin dia mengambil pandangan yang kedua, ketiga, keempat kan. Dalam ilmu agama ni, dia ilmu yang luas. Cuma kadang-kadang bila kita tak tahu tu, kita akan merasakan itulah sahaja yang betul. Okey? Baik. Lepas itu kita akan bincangkan petunjuk sunnah dalam beramal, kedudukan amal soleh, petunjuk sunnah dalam melaksanakan amal soleh. Antaranya, mulakan dengan yang terpenting, kemudian yang penting dan seterusnya. Okay? Penting ni kadang-kadang dia berbeza. Dia first kali penting tu memanglah akidah tu boleh penting sekali kan. Tapi lepas tu, apa yang penting untuk kita? Adakah yang penting untuk kita, keluarga kita, ataupun keluarga orang lain? Contohnya kan. Okay? Jadi masyarakat kita, masyarakat orang lain. Itu antara yang kita kena fikirkan. Memilih yang termudah antara dua amalan selagi mana bukan dosa. Kadang-kadang ada orang dia lebih mudah untuk memberi nafkah, infak. Ada orang lebih mudah untuk bercakap. Dia kalau nak kerja dia lambat sikit. Ada orang dia nak cakap tu dia kena fikir banyak kan. Fikir banyak tak boleh. Dia buat lebih mudah untuk dia. Okey. Jadi kita kena fikir amalan yang sesuai dengan diri kita. Seterusnya, menekankan amalan yang dapat dilakukan secara mahir. Kemahiran itu penting. Ada orang bila dia dah tahu Islam, maksudnya dia dulu mungkinlah dia Islam, tapi dia dulu kafir, masuk Islam. Ataupun di Islam, kembali kepada Islam yang beramal dengan Islam kan. Dia akan tinggalkan segala ilmu yang ada. Dia itu adalah yang mahir dalam English. Lepas dia masuk lepas dia dapat hidayat, dia tak naklah mengajar English. Kata English ni barat punya. Iyalah English barat punya, tapi bukankah kita perlukan kepada bahasa? Salman Al-Farisi kan, contohnya kan, dia menggunakan bahasa dia untuk nak dia panggil berinteraksi dengan tentera Farsi. Bila dia pergi dengan tentera Islam, jumpa tentera Farsi,
dalam Sahih Bukhari sebut faratana ilaihim bil farisiyah. Maka dia telah bercakap dalam bahasa lain, iaitu bahasa Farsi dengan mereka. Okey, siapa lagi? Ada seorang sahabat Nabi yang muda tu, lupa dah nama dia, Zaid kalau tak salah, tapi Zaid bin apa lupa dah. Nabi panggil dia. Kan bila orang Yahudi, ni kan cerita Yahudi ni. Yahudi dari dulu lagi dah memang buat hal lah kan. Okey, bila ada surat-surat kan, dia kan buat hal. Jadi Rasulullah SAW panggil seorang anak muda Ansar. Kata, Zaid mari sini. Kalau bukan nama Zaid pun tak apa, nanti kita carilah kemudian. Kata, saya rasa kamu ni mahir dalam bahasa. Pergi belajar bahasa apa, Hebrew, bahasa Yahudi. Sahabat tersebut mengatakan, dia muda kan, dia budak muda, 14-15 tahun itu. Dia kata, tak sampai seminggu saya dah faham dah bahasa Yahudi. Kan? Macam kita sekarang ni, kita dengar orang cakap Cina kan? Kita orang Melayu dengar orang cakap Cina. Kan? Kita dengar. Cuba kita belajar betul-betul. Sekejap tu dapat. Pasal kita dah biasa dengar. Agaknya lah kan? Kita teori je lah. Okay, tapi perlulah kepada mungkin yang muda-muda ni yang buat. Kalau kita yang dah berumur ni mungkin buat benda lain lah. Kan? Yang lebih bermanfaat. Jadi, lepas itu dia menjadi penterjemah Rasulullah SAW. Okay? Jadi, kalau dah ada kemahiran, jangan tinggalkan. Antara masalah kita ialah masalah umat Islam ni, dia ada kemahiran tentang komputer, tapi bila dia dah mula solat, dah mula puasa, dulunya mungkin 5 waktu ni dia buat 2 lah kot, ataupun 3 lah. Dan yang waktu gelap-gelap ni tak buat contohnya, dia buat waktu cerah-cerah sahaja, contohlah kan. Tapi bila dah solat 5 waktu, komputer ni dia kata, aku tak nak dah, aku nak Quran, hadis Nabi. Dan komputer ni siapa nak ajar? Kan? So benda-benda ni matematik. Dia pakar matematik kan. Tiba-tiba bila dah jadi orang yang salihah, matematik ditinggalkan. Siapa yang akan jadi bangsa? Anak-anak kecil ni akan jadi bangsa. Sepatutnya dia lah bagi tutor kan untuk matematik tu, sains dan sebagainya. Okey? Takkan nak suruh ustaz ajar matematik kan? Dia tak masuk lah kan, kecuali ustaz yang mahir lah. Okey. Memilih amalan yang lebih berkualiti walaupun sedikit dari sudut kuantiti, ini pun satu benda yang penting. Umur kita tak panjang kan? Okay? Jadi kita kena pilih yang paling sesuai dengan kita, yang mungkin tak sesuai dengan orang lain. Okay? Kesinambungan amal salih berterusan. Kalau ada orang kata kalau dah yakin tak payah beramal, kita kata tak betul. Kerana ada petunjuknya mengatakan amal kena sampai mati. Kesederhanaan dalam amal salih, jangan melampau sangat. Okay? Kemudian kita akan masuk nanti bab yang ketiga, petunjuk sunnah dalam berdakwah. Kita dah ada ilmu, kita dah beramal kan, sedikit sebanyak, macam kita kena sampaikan kepada orang. Siapa pula orang tu yang kita nak sampaikan? Okay? So kita akan bincangkan di situ usaha menyeluruh dalam berpesan kepada kebenaran. Jangan harap ustaz sahaja yang buat kan, masyarakat pun kena buat. Contohlah ni macam bangunan Yayasan Ta'lim ni kan, ini satu contoh. Okay? So kalau nak ustaz sahaja tak boleh, dia kena ada ustaz, dia tak nak fikir kan. Jadi mungkin ada dalam di kalangan masyarakat yang memikirkan perkara tersebut, macam mana nak sampaikan, macam mana nak buat satu tempat. Okay? Kesinambungan dalam berdakwah dan berpesan kepada kebenaran kena berterusan. Kadang-kadang kita rasa dah banyak kali cakap, malas lah, masih cakap yang sama je, biarlah kan. Adil dalam berdakwah dan berpesan kepada kebenaran, bantu-membantu dalam berdakwah dan berpesan kepada kebenaran. Ini pun penting juga. Kadang-kadang kita tak ada ilmu, kita panggil orang yang ada ilmu. Kadang-kadang kita tak ada kereta kan, kita minta kereta orang. Kita ada kereta lebih, kita panggil lah siapa-siapa ni gunakan untuk nak sampaikan ilmu ke apa ke, guna kereta kita, contoh kan. Beradab semasa berdakwah dan berpesan kepada kebenaran, bukan untuk diri kita kan. Kita berdakwah bukan untuk diri kita, bukan untuk kita dihormati, tidak. Bukan untuk kita jalan orang buka pintu kan, kita nak jatuh sikit orang tahan kita lah, okay, itu. Kita nak sampaikan kebenaran kerana Allah kan. Yang keempat, bab yang keempat, petunjuk sunnah dalam bersabar, kedudukan sabar dalam Islam, bentuk-bentuk kesabaran. Ada 3 kat sini: sabar dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan kemungkaran, dalam menghadapi musibah. Kemudian nanti saya akan tanyalah, antara 3 ni mana yang paling dahsyat sekali? Jangan jawab sekarang, kita jawab kemudian nanti. Okay, dia tak apalah, biarkan nanti jawab kemudian. Kemudian 4.3, beberapa petunjuk sunnah dalam bersabar berterusan. Sabar kena berterusan.
Okey. Kaitan antara sabar dan lemah, ada tak kaitan? Ya, dan mesti sabar melaksanakan peringkat-peringkat jihad. Okey. Dengan itu, bolehlah kot agaknya kita mulakan sedikit untuk sesi yang pertama ni. Wallahualam, mungkin boleh habis satu bab ke. Kan saya punya sesi bukannya kena 1 tahun kena habis tak. Kalau habis hari ni habis lah. Nanti macam tak nak sabar kot kan. Kita akan pergi perlahan gitu kan. Kalau 3 sesi habis lah kan, insya-Allah. Okey. Jadi boleh ke? Boleh teruskan? Boleh, insya-Allah. Baik. Kalau sesiapa rasa nak bangun kan, nak keluar masuk, nak makan, saya tak ada masalah. Okey. Ustaz lain saya tak tahu, tapi saya okey je kan. Nak tanya soalan pun boleh sahaja. Petunjuk sunnah bab yang pertama, petunjuk sunnah dalam beriman. Petunjuk sunnah dalam beriman. Okey. Pertama sekali kita nak tahu kedudukan iman tu. Okay, dan kita nak faham kat sini ialah perkara pertama yang akan diambil kira ialah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesiapa yang mempunyai keimanan dan melafazkan ikrar imannya walaupun dia ada kesalahan. Jangan ingat orang yang beriman ni dia malaikat. Kan itu satu masalah dekat Malaysia. Kalau asal ustaz je mesti baik, tak semestinya. Kan ustaz tu lah mungkin jadi orang yang paling jahat. Saya dah jumpa banyak ustaz kan. Saya pun jahat juga lah kan. Tapi kita tak beritahu lah kejahatan kita. Cuma kadang-kadang kita tak sangka satu kejahatan tu sampai boleh meranapkan satu. Saya bagi contoh universiti kan, universiti yang saya uruskan 2 tahun tu kan, orang yang merosakkannya ustaz juga. Hafal Quran. Bukan tak hafal Quran, hafal Quran. Bahasa Arab mahir daripada saya lagi. Tapi dia macam mana dia boleh merosakkan universiti tu untuk keuntungan. Untuk keuntungan bukan sikit-sikit, juta-juta kan. Okey, so benda-benda itu kadang bila kita mula-mula tu tak percayalah kalau orang cakap ustaz dia jahat kan. Tapi bila masuk hidup lama-lama sampai 48 tahun, memang betul. Kan antara orang yang jahat adalah ustaz. Sebab tu ada dalam hadis kan, apa dia? Awwalu man tusa'ar bihimun nar. Orang pertama yang dibakarkan neraka kan, dibakar dalam neraka. Siapa dia? Yang hafal Quran. Yang hafal Quran, yang berjihad, yang memberi nafkah kan. Itu yang mula-mula masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia buat tu untuk something else, untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan agama, bukan untuk Allah apa semua, tidak. Okey. Allah SWT. Okey. Jadi yang pentingnya iman tu kena betul. Okey. Iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada maksiat. Kan manusia ni mesti ada maksiatnya. Okey. Dan kena ingat kalau seseorang tu dia beriman dengan Allah, lepas tu dia membuat maksiat, sebenarnya dia masih lagi mempunyai peluang untuk mendapat kesejahteraan di akhirat. Walaupun mungkin terpaksa mengharungi pelbagai tapisan. Tapisan ni apa? Maksudnya apa? Masuk neraka dulu. Kita dengar tu macam senang masuk neraka dulu kan, lepas tu pula masuk syurga. Ustaz saya jadi hantu pun tak apa kan, senang cakap macam tu. Tapi bayangkan kalau kat dunia pun, sebelum kita nak sampai ke kita suka apa kalau saya tengok, tak tahu orang kata orang perempuan ni suka shopping, betul ke tak tahulah kan, saya dengar macam tu kan. Pasal saya tak tahu, pasal saya suka shopping kan, isteri saya tak suka shopping, so saya kata salah tu. Tapi mungkin betul lah kot. Katalah untuk nak sampai ke shopping mall tu kena ada tapisan yang banyak, 2, 3, 4 jam, kadang-kadang 5, 6 jam. Kita rasa apa? Terseksa tak? Terseksa. Tiba-tiba sampai dah tertutup, ada risiko kan. Okay. Kita nak yang tu ke kita nak satu lagi yang bahagian yang kalau nak, kita planning dulu. Planning nak sampai ke shopping ni yang terbaik kan, nampak warna apa semua. Kita nak shopping dengan cara yang tak ada tapisan-tapisan ni. Pastinya kita nak yang tak ada tapisan. Okay. Kadang-kadang dalam dunia kita fikir macam tu, tapi dalam akhirat tak apalah ustaz. Jadi orang terakhir masuk syurga pun okey. Jangan macam tu, jangan macam tu. Jangan letak paling bawah, letak tinggi-tinggi sikit. Sekarang ni, perenggan yang kedua, saya nak ceritakan orang yang tidak beriman ataupun tidak melafazkan keimanannya, walaupun dia begitu berbakti kepada manusia dan makhluk, di sisi Allah, dia kehilangan syarat asasi untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Itu beza dengan perenggan pertama. Perenggan pertama, dia beriman dengan Allah, tapi dia buat maksiat. Perenggan kedua ni nak ceritakan, dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia buat baik. Antara dua ni siapa yang lebih baik?
Ini akan jadi dilema untuk kita jawab. Kalau dengan orang Islam kita jawab tak apa. Tapi kalau dengan kawan-kawan kita yang kafir ni, kita nak jawab jadi pening. Dia kata takkan dia jahat, kan? Dia masuk syurga. Kan? Takkan dia baik, dia masuk neraka. Apa jawapannya? So bagilah jawapan. Kata tadi nak buat perbincangan kan? Siapa boleh jawab kat situ? Macam apa yang berlaku dekat anak saya sekolah dengan non-Muslim. Ya. Okay. Memang ada soalan ni. Kenapa dia tak boleh masuk syurga, kenapa masuk syurga? So, apa yang saya bagi jawapan, dia tak ada tiket. Mungkin dia syahadah lah. Tak tahu lah betul ke tak tepat katakanlah ustaz boleh. Lagi kita boleh. Itu antara jawapan dia lah. Antara jawapan nak mudah faham kan. Kita syarat utama adalah ada tiket itu, kan? Ataupun ada kad lah, kad. Okay? Ada tak cerita pasal kad dalam hadis Nabi? Ada tak? Ada tak? Bitaqah. Ada tak? Kad apa? Kad visa ke kau? Kad apa? Kan? Kan ada seorang tu dia di apa? Boleh lukis kat depan dia. Ni cermin ni boleh kan? Dekat akhirat nanti kita kena beriman lah dengan satu benda yang dinamakan sebagai muka UMNO. Lacing kan, lacing. Bukan lacing UMNO, lacing akhirat. Dia panggil mizan. Al-mizan. Okay. Dia ada dua. Ini lakaran saya lah. Mungkin boleh jadi terbalik. Artinya mungkin boleh jadi yang jenis bawah tu kan. Boleh juga kan macam tu. Tak kisahlah yang mana-mana. Dia yang pentingnya dia akan menimbang kebaikan dan keburukan. Jadi kat sini ada seorang tu dia diletakkan segala ini ke baik buruk sama kan. Apa? Sayyi'at hasanat. Ialah hasanat kebaikan dan sayyi'at. Dia letak kat sini gunung-gunung kan, macam-macam kan, sijilat macam-macam. Sijilat ni maksudnya sijil kejahatan dia kan, semua ada kat sini. Kan? Dia tengok tu, bila letak begitu dah apa? Dah sengit lah. Bayangkan itu kan. Bila dah sengit, tiba-tiba Allah tanya pada dia kan, betul tak? Betul. Takkan nak tipu, tak boleh lah. Dunia boleh tipu lagi, sana tak tipu. Akhirnya Allah kata engkau tidak akan dizalimi. Engkau tidak akan dizalimi. Dia tengok tu pun dia dah rasa tak ada harapan. Lalu dia keluarkan satu kad bitaqah. Bitaqah tu nak bawa letak sini kan. Lelaki tu dia akan kata, apalah kad tu boleh buat dengan segala sijil-sijil keburukan. Betul? Allah kata engkau tidak akan dizalimi. Letak je kad tu sini apa jadi? Bayangkan. Kena bayang sikit lah kat sini kan. Dia dah macam ni. Sebenarnya dah ke bawah lah, sangat lah. Ini kat atas. Bayangkan bila kad ni letak di sini, apa jadi? Macam mana? Cuba tunjuk macam mana? Jadi lipat. Macam tu lah kan? Macam tu. Salah. Macam mana? Dia sanjut ni. Macam ni lah dia. Bila letak bitaqah apa jadi? Adakah habis tu? Macam tu? Ratil. Berat sebelah macam ni lah. Betul? Jangan tengok pada berat sebelah tu, tengok pada gerakan tangan saya. Adakah begitu? Tak faham kita. Dia jadi macam ni ya. Bukannya belahan tak. Tengok begitu. Letak tu terus. Fatashatis sijilat, menyebabkan ini berterbangan. Kalau macam ni tak berterbangan, slow kita macam lift lah. Ini laju punya ni kan, roller coaster. Gitu. Okay, berterbangan. Okay. Sebabkan itu hadis ni kita boleh gunakan untuk apa? Untuk menjawab soalan-soalan tadi. Kemungkinan lah kan, antara jawapan. Kalau kita cakap orang yang sini okay, orang yang Muslim dengan kafir. Okay, orang Muslim dengan kafir. Okay. Muslim ni pula dia baik jahat kan. Dia jahat. Lepas tu yang ni baik. Saya malas nak tulis sebenarnya. Lepas tu saya buat gitu kan. Susah saya tak cantik kan. Muslim, kafir, jahat, baik. Lepas tu wahadaina mun najdin. Maksudnya katalah syurga, syurga neraka. Okey.
Syurga neraka. Siapa yang akan masuk syurga, siapa akan masuk neraka? Adakah yang ini ataupun yang ini? Syurga neraka. Ada kita akan jawab senang. Dan akan jawab, Muslim yang jahat, dia adalah ke syurga. Kafir yang baik, dia adalah ke neraka. Cuma nak jelaskan pada anak kita mungkin, nak jelaskan pada orang lain yang tidak beriman, mungkin akan menjadi satu cabaran lah. Antaranya mungkin kita boleh gunakan ilmu kita tentang bitaqah tadi. Okey, bitaqah maksudnya kad. Dia keahlian syurga, dia ada kad dia. Ada kad ni boleh masuk. Dan syurga ni pula dia ada level kan? Dia ada level kan? Ada berapa? 7 pintu. Pintu 7. Level berapa? 100. Okey, level 100. Levelnya 100. Pintunya 7. Okey. Bila ada level, kita faham lah. Level maksudnya ada level yang paling bawah sekali, ada level yang paling atas sekali, yang paling tinggi sekali kan. Dia dekat dalam syurga nanti. Cuma dia isunya ini kat dalam lah, kat dalam. So yang kita sebutkan bitaqah tadi ni adalah untuk pintu kan. Pintu ni lah. Pintu yang ni. Bitaqah tu adalah untuk pintu tu dulu. Ada pintu tu walaupun nampak kan banyak ni, boleh saja dihapuskan. Okay. Kalau nak bagi contoh dekat dunia macam mana? Kad untuk masuk. Kad untuk masuk apa? Access card. Masuk mana-mana lah. Kan ada bawa, sekarang ni kan semua kena kad kan nak masuk mana-mana. Cuba bayangkan, dia orang baik. Dia memang orang baik. Dia tak menipu apa semua. Nak masuk mall tak ada access card. Dia terlupa bawa langsung. Dia punya dompet semua, dia kereta banyak kan. Dia tinggal kereta satu lagi. Beg satu, beg mungkin banyak. Tapi beg yang ada dia punya apa? Access card tu, isteri dia bawa beli kan. Dia situ dia terlupa ada beg satu lagi. Bawa jalan tu okey. Sampai situ dia tak tahu bawa lah berpuluh-puluh kan. Betul tak? Biasa gitu kan. Masa tak dapat lesen kita okey. Tahu je lesen tak ada, dah berpuluh lah. Dah tak tahu dah buat apa dah. Tak masuk pula mall tu, belakang tu ada 5 kereta lagi. Lagi berpuluh-puluh kan. Gigil lagi. Kan? So Katalah dia dikenali sebagai orang yang baik, tak buat jenayah apa semua. Guard tu pun tengok dia, kenal kan. Boleh tak dia bagi masuk? Kalau tak ada access card, tak boleh. Guard tu pula tak dibenarkan. Yalah, yang jaga bawah ni guard kan. Pintu tu ada yang malaikat jaga kan. Dia takkan bagi masuk kalau tak ada access card. Itulah kira-kiranya kita nak bagi mudah pada orang. Okay? Dengan satu lagi, mungkin seorang lagi dia ada access card apa semua, dan dia adalah orang jahat. Tapi dia ada access card. Dia boleh masuk tak? Dia boleh masuk. Okay? So gitulah ceritanya, antara jawapan untuk kita sampaikan kepada orang yang bertanya. Okay? Cuma kadang-kadang adakah orang akan terima jawapan kita? Jawapan kita, orang terima ke tak terima? Itu cerita lain. Ada masanya kita cakap betul sekalipun orang tak terima. Betul tak? Rasulullah dia cakap apa? Dia cakap cukup betul. Kan? Sembah Allah sahaja. Dan dia pun dikenali sebagai Al-Amin, As-Sadiqul Amin, orang yang bercakap benar dan orang yang penuh amanah. Pun tak terima. Apatah lagi kita ni yang dulu mungkin masih kecil-kecil pernah buat hal kan dengan orang tu. Kan? Lepas tu kita baru bertaubat. Dia tahu kita bertaubat tapi dia tahu perangai kita. Susah kan. Tak betul kita sampaikan kebenaran pada dia. Dia tengok kita kan, aku tahu kau siapa. Habis. Situ je, habis. Betul tak? Okay? Jadi dengan itu kita sampaikan sahaja. Hidayat di tangan Allah. Okay? Sebab itulah kalau kita tengok kat sini, satu contoh lah kan. Siapa yang Rasulullah paling sayang? Antaralah ramai-ramai itu pakcik dia. Siapa dia? Abu Talib. Apa Abu Talib buat? Tengok walaupun dia begitu berbakti kepada manusia dan makhluk. Ayat ni kena pada Abu Talib. Tahap 1. Maknanya paling tinggi sekali siapa? Abu Talib. Apa Abu Talib buat? Mempertahankan Rasulullah. Manusia yang dipertahankan oleh Abu Talib adalah Rasulullah kepada sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk. Bayangkan. Tapi apa jadi pada Abu Talib? Siapa tanya? Pakcik seorang lagi, Al-Abbas. Kata, wahai Rasulullah, kan,
Abu Talib ni banyak buat baiklah pada kamu kan. Apa yang kamu dapat bagi pada dia? So Rasulullah kata apa? Rasulullah kata dia dalam neraka. First kali dalam neraka. Pasal apa? Tiket tu tak ada, kad tu tak ada, access card tak ada. Dia tak boleh masuk syurga. Walaula ana fi dhahdah minan nar. Dia berada di neraka ni pula berapa kan? Neraka saya tak ingat ada berapa. Ada siapa tahu tak neraka berapa level? Wallahu alam. Tapi yang pentingnya ada level rendah, ada level tinggi. Okey. Rasulullah kata okey, level rendah ni paling panas paling panas sekali. Maknanya saya nak sebut api dia tu 2, 3 kan. Ini api sikit je. Okey. So Abu Talib berada di mana? Di sini. Di paling atas sekali, yang paling api yang paling sejuk sekali. Api yang paling sejuk, dia bukan sejuk dia panas. Tapi dia paling sejuk. Okey. Fi dhahdah minan nar. Dhahdah ni maksudnya kalau swimming pool tu ada yang swimming pool yang kaki tu kan? Yang air tu sampai kaki. Yang cetek apa ada bahasa dia kan? Wedding pool kan. Macam itulah kaki saja kat situ kan. Tapi kepala dia tu menggelegak. Otak tu menggelegak. Itu paling ringan sekali. Dan Nabi kata apa? Disebabkan Abu Talib ni, disebabkan dia banyak bantu aku dapat memberi syafaat kepadanya. Daripada berada kat sini, dia berada di atas sekali. Tapi boleh tak nak masuk ke syurga? Tak boleh, kerana kad tu tak ada. Okay? So kat sini, itulah perlunya ada ilmu. Kita dah, kalau ini pun sebenarnya dah boleh membuka minda kita. Kan, orang Islam ni dia jahat macam mana pun, InsyaAllah ada peluang. Tapi kita kena ada, dia kena, kad tu kena betul. Kan, access card ni kadang-kadang dia dah tak valid, ada kan? Access card, alamak kan. Kita tengok dah tak valid, kena renew. Tak ikut spek dia tu. Kita ada access card, kita letak antara telefon kita dengan benda-benda lain, rosak access card ni. Maksudnya la ilaha illallah. Kan, lepas tu apa benda pokok pun kiranya ada kuasa juga. La ilaha illallah, tiba-tiba pokok ada kuasa. Biar betul. La ilaha illallah, apa lagi ada kuasa? Kubur tu ada kuasa. La ilallah, tiang Masjid Haram, tiang Masjid Nabi tu ada kuasa. Masalah tak? La ilaha illallah, malaikat ada kuasa. Malaikat ada kuasa yang kuasa Allah, bukan kuasa malaikat, kuasa Allah. Okey? Wali ada kuasa, Allah punya kuasa. Kita punya access card tu dah ada masalah. Kita rasa kita dekat, tiba-tiba tak jadi. Bayangkan dia kalau nak bahasa lain tu senang je. Kita punya kad duit tu, Visa card apa semua tu, credit card ataupun debit card tu kan, lupa nak letak duit dalam tu. Kad banyak, kita biasa guna kad tu, lupa nak masuk duit. Yakin kan awak beli barang, tolak sampai tu alamak kan. Tengok belakang, ramai pula orang. Bini aku kat mana ni? Bini tengah dalam spa, telefon tak jawab, habis. Kita ada kad kan tak ada, tapi kad kita bermasalah. Okey. So begitulah lebih kurang kat sini. Dua perenggan ni saya nak cerita tu je sebenarnya. Kan? Kita kena betulkan minda kita. Tapi adakah bermaksud ini baru kita nak betulkan, tapi adakah bermaksud dia ni kita boleh hukum semua orang? Ni satu bangunan ni disebabkan semuanya adalah bukan orang Islam, semua ni masuk neraka. Yakin? Mana kita tahu? Mungkin sebelum dia mati dia masuk Islam. Kita boleh cakap dengan kenyataan tu kena betul. Contohnya, kalau mereka mati dalam kafir, betul. Kita ni kalau mati dalam Islam, ya betul. Mempunyai apa tadi? Bitaqah tadi yang betul, yang masih valid, ya betul. Ada bitaqah tapi dah tak betul kan? Itu semua adalah kerisauan yang perlu ada. Sebab tu sebelum saya baca ayat ni, sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, syurga ke neraka? Sebulat suara syurga. Tapi dia kata apa? Kalau kaki kanan aku dah masuk syurga, aku tak yakin lagi kaki kiri aku boleh masuk. Itu satu level lain. Dia dalam, kalau kita ni kan, kalau contoh jumpa satu hadis, fadlan ahli syurga.
Habislah. Tak jumpa dah tuan-tuan perempuan ni. Pasal ahli syurga kan. Nak buat apa lagi? Tak. Abu Bakar tak begitu. Dia tahu dah Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah. Nabi sebut depan-depan dia orang. Bayangkan. Tapi dia tetap beramal, tetap takut. Kerana dia tahu bila nak sebut fil jannah ni dia kena ada bitaqah. Bila ada bitaqah ni dia kena ada dia punya rules and regulation dia, kena ikut. Siapa yang paling ikut sekali? Tentulah as-siddiq. Dia yang paling ikut sekali. Yang kedua syuhada, salihin. Kan? Dia orang ikut. Okey. Jadi kat sini saya nak cuba fahamkan supaya kita jangan terlalu yakin sangat kita ni orang Islam. Mesti ustaz sini mesti masuk syurga punya. Tak semestinya. Kan? Kalau ustaz tak semestinya, kalau gitu, kalau ustaz tak masuk, kita tak semestinya masuk, kita kot agaknya. Pengikut ustaz ni lah yang boleh masuk, pasal kita tak gaduh-gaduh kan. Ustaz ni berdebat-debat kan, kita tak debat-debat. Adakah begitu? Tak semestinya. Ya, sebab itulah kemanisan konsep Islam tu sendiri. Dia akan menjadikan kita sentiasa beramal. Okay? Kalau konsep dalam Yahudi pula dia lain. Siapa Yahudi keturunan, Yahudi agama syurga. Artinya kita yang tak ada keturunan Yahudi ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk, sebenarnya tak boleh masuk. Kristian lain. Kristian yang maknanya Kristian yang asalnya, kalau agama Nasrani itu adalah untuk Bani Israel juga. Tapi bila berlakunya penyerangan oleh Paulus ataupun Saint Paul tu, dia dah jadi buka. Sepatutnya untuk Bani Israel dah jadi buka kan. Jadi yang sekarang ni mengikut yang bukan mengikut ajaran Nabi Isa, orang dah boleh masuk Kristian. Yahudi tak, dia masih kekal lagi keturunan dan agama. Okey. So memang tak boleh. Lain daripada orang Yahudi tak boleh masuk syurga mengikut mereka lah. Baik macam mana pun. Okey. Dia tetap dipanggil sebagai apa? Ada perkataan itu. Goyim kot kan. Iaitu lembu lah kiranya, macam binatang. Sebab tu dia orang jahat pun syurga juga. tak kisah, yang penting dua tu. Dia orang Yahudi, lepas tu dia agama dia Yahudi. Okey. Baik, tengok ni antara ayatnya lah. Sebenarnya kita dah bagi contoh tadi Abu Talib kan. Itu contoh dalam sirah Nabi. Kan antara insan yang Rasulullah paling sedih bila berlaku kematian insan itu adalah Abu Talib. Dia cuba sedaya upaya. Kan, qul kalimatan uhajju laka bihi indallah. Uhajju laka biha indallah. Sebutlah satu perkataan, wahai pak cik ya am, wahai pak cikgu, sebut satu benda je, sebut yang ni aku akan pertahankan kau. Kau tak buat apa-apa, aku tahu. Kau nak mati lah, pakcik, kan? Pakcik nak mati lah, kan? Sebut yang ni, tak apa, saya akan pertahankan. Ada access card, saya boleh pertahankan. Access card tapi amalan jahat banyak kan. Tapi Abu Talib orang baik, dia amalan jahat tu tak ada. Bukanlah tak ada, syirik tu ada. Tapi bila dah ada access card, sebenarnya tak sempat buat benda lain. Ada orang kata dia ni takkan sama dia dengan kita. Dia baru sebut 2 kalimah syahadah, aksiden mati. Kita ni dah lama dah 2 kalimah syahadah. Dan kita pun dah banyak dah buat kebaikan. Takkan kita sama dengan dia? Mestilah kita lebih lagi pemikiran kita kan. Sebenarnya yang lebih penting adalah mati atas kebaikan, husnul khatimah. Sebab tu nanti dah ada tips pula. Macam mana tips untuk husnul khatimah? Okey. Yang pentingnya ringkas kat sini saya sebutkan, saya tak nak nanti orang balik kali tidur kan. Tips untuk husnul khatimah ni adalah sentiasa buat kebaikan. Itu je sebenarnya. So dia bila sentiasa buat kebaikan dan sentiasa berdoa, kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, jantung manusia ni, tetapkan hatiku atas agama. Yang musarrifal qulub, wahai Tuhan yang musarrif ni yang mengalih-alihkan hati, itulah maksud dia. Sarrif qalbi, alihkan hatiku untuk ketaatan. Okey. Jadi dengan itu kita baca ayat ini. Wa ma, firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum
illa wahum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma mereka. Dia buat derma kan? Buat baik ke buat jahat? Baik, derma. Okay? Kecuali kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Serta mereka tidak mendirikan solat kecuali dengan keadaan malas. Ini sudah tentulah merujuk kepada orang kafir, orang munafik. Orang munafik, amalan dia, amalan Islam, tapi dalamnya kafir. Kafir langsung. Okay? Tapi dia bagi nafkah tak? Dia bagi nafkah. Apa sebab dia bagi nafkah? Menunjuk-nunjuk kan. Apa sebab dia solat? Zaman dulu kalau tak solat akan dikategorikan sebagai kafir. Dia kategori sebagai kafir, banyaklah benda-benda yang mungkin tak dapatlah sebagai orang Islam. Katalah zakat lah, itulah, inilah, macam-macam semua tak dapat. Jadi dia nak menzahirkan, sedangkan dalam hati dia kafir langsung. Okay? Jadi dia solat lah, tapi solat dalam keadaan dia tak suka solat tu, dia malas solat tu, kan? Dan mereka pula tidak mendermakan hartanya kecuali dengan perasaan benci. Okay? Ini antara perbezaan orang munafik dengan orang Islam. Orang tanya apa bezanya Ustaz, nampak sama je semua kan? Memang nampak sama, tapi tengok, satu beriman. Orang yang beriman, dia beriman. Kalau dia malas pun, tapi dia beriman. Itu yang first kali. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan agama kan. Yang kita sebut zikir pagi itu, radhi itu, billahi rabban, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan, ataupun rasulah, ataupun nabiyyan wa rasulah. Tiga benda ni. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan agama Islam. Itu kena ada dulu. Lepas tu dalam tu macam mana, tak apalah, okey lagi. Nasi lemak kan, contoh, saya memang suka sebab pagi tadi makan kat lah. Alhamdulillah. Nasi lemak ni sama ke semua nasi lemak? Tak sama. 10 restoran kita akan pilih satu. Kita boleh tak nombor ni, pasal ni 1, 2, 3. Kalau tak ni semua tutup, pergilah nombor 10 ni. Tapi kalau semua ni buka nak dia pergi nombor 10, takkan pergi je lah. Betul tak? Okey, begitulah kiranya sepatutnya. Bila kita sebut iman ni, iman dia ada level dia. Saya tulis sikit lah, boleh? Kan? Pasal minit panjang. Okey. Kita sebut wali Allah kan, wali. Wali Allah, lawan dia apa? Wali syaitan. Lawan dia adalah wali syaitan saja. Bukan tu yang saya nak kan. Wali Allah ni ada berapa level? Pasal ini pun satu benda yang banyak orang salah lah. Dia kata wali Allah ni ialah ada gambar rajah ni semua wali Allah kan. Lain daripada ni bukan betul. Wali Allah ialah yang pertama ialah ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu iman wa kanu yattaqun taqwa. Okey, itu dua syarat dia. Satu beriman, dua bertakwa. Tapi senang je ustaz. Macam tadilah. Access card tadi kan. Kita ada access card, contohnya yang dalam dia tu, ataupun kita ada kad debit yang dalam dia banyak. Ada kad debit yang hari ni je lah boleh gunanya kan, esok nak top up lagi contohnya kan. Sama lah, iman gitu juga. Ada iman yang dia kuat, mantap, takwa yang mantap. Tapi saya nak ceritakan kat sini, siapakah wali Allah? Pertama, Rasul. Okey, seterusnya Nabi kan. Lepas dia siapa? Siddiq. Ada ayat ni sebenarnya, korang cari kan. Fa'ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Saya dah hafal dah kali tapi lupa. Contoh. Nisa 69. Nisa nombor apa? Nisa nombor 4, 69. Saya daripada dulu saya tak boleh nak hafal benda-benda ni. Kan? Ayat tu boleh baca lah. Fa'ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini wali Allah. Okey. Kita boleh tak nak jadi nabi rasul? Jawablah, tak boleh. Kita boleh nak jadi siddiq? Boleh ke tak boleh? Siddiq ni kiranya kalau Abu Bakar tengok Abu Bakar, syuhada ni Umar. Contoh Umar, Osman. Umar dan Osman. Okey, saya nak bagi contoh Abu Bakar dengan level dia macam mana. Umar kata satu hari, saya nak lawan Abu
Bakar. Bila Rasulullah kata, ayo bersedekah. Dan Umar dia bawa apa? Separuh, dia bawa 50% duit dia, harta dia. Dan dia rasa, aku akan menang. Selama ni lawan tak menang, hari ni menang. Okay? Nabi tanya kepada Umar, semoga Allah berkati harta kamu, berapa yang kamu tinggalkan? Umar kata macam tu lah. Maksudnya siapa yang saya bawa ni seperti itu di rumah, maksudnya setengah lah. Betul? Abu Bakar pun datang bawa kan? Dia letak. Kan? Dia letak apa? Semua 100% kan? Apa yang Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa jawapan dia? Siapa ingat? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Saya tinggalkan kepada mereka kepercayaan saya terhadap Allah dan Rasulnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengatakan siapa yang bagi nafkah, Allah akan gantikan, mempergandakan. Dalam hadis Nabi ada malaikat-malaikat yang kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi nafkah itu ganti. Berikanlah kepada orang yang tak beri, dan kurniakanlah kepada orang yang tak memberi nafkah itu kehilangan. Saya sebut sini dalam poket, bisa kita letak duit kan. Okay? Jadi 100%. Umar bila tengok yang tu, dia kata, lepas ni aku tak akan berlumba lagi dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Macam mana kita tahu Abu Bakar ni setia? Satu hari Rasulullah naik bukit Uhud kan? Naik ke Uhud, jalan-jalan dengan Abu Bakar, Umar dan Osman, 3 orang. Abu Bakar, Umar, Osman. Tiba-tiba bukit Uhud bergegar. Jadi Rasulullah pun letak kaki dia, Usbut Uhud. Apa maksud Usbut? Tenanglah Uhud, jangan bergerak. Fa inna alaika nabiyyan. Kerana di atas kamu ni, jangan kacau lagi ni kan. Bergerak ni kenapa? Atas kamu ada seorang Nabi. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Wasiddiqan, dan seorang siddiq. Siapa dia? Abu Bakar. Wasyahidain, dan 2 orang syuhada. Iaitu siapa? Umar dan Uthman. Okey. Jadi itu antara dalil yang menunjukkan tahap wali-wali Allah ni yang mana kat sini kita nak jelaskan tak sama. Orang Islam ni level tak sama. Iman boleh sama. Macam tadilah, debit card tu boleh sama, tapi jumlah dalam, ada yang boleh beli kereta mainan, ada yang boleh beli kereta betul-betul, ada yang boleh beli kereta, dia panggil apa? Supercar. Supercar kan. Betul tak? Ada yang boleh beli supercar 10, contohlah kan. Dengan kad tu sahaja. Kita dengar, betul ke tu kan? Mungkin ada kan? Betul tak? Sama lah juga iman dengan takwa ni, kita nampak macam senang. Dia memang Islam ni senang. Dan sudut konsepnya senang. Cuma pengisian tu terpulang masing-masing. Siapa yang kuat, kuatlah. Siapa yang lemah, lemahlah. Tapi, satu lagi, last sekali agaknya. Kalau salihin, kalau Ustaz, saya kat sini pun dah lah nama bukan salihin kan. Tapi nak sampai tahap salih pun macam tak apa nak jalan lah Ustaz. Ada ayat lain sebenarnya. Okay. Summa awrasna Amin alhamdulillah. Summa awrasna kitab alladhi syariat. Tapi yang saya nak carikan ialah faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ingat itu. Tak apalah, saya cuba cari. Saya sebut saja, dia ada 3 level lagi kat bawah ni. Ada 3 level lagi. Semua adalah wali Allah. Apa dia? Yang pertama adalah, masuk kat mana sini agaknya level tak apa, saya letak dulu. Nama dia Sabiq. Faminhum sabiqun wa minhum sabiqun bil khairat. Sabiq. Okey. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, zalim. Okey. Kita bila tengok zalim, agak di situ lah kita Ustaz. Kan? Saya pun dah rasa nak pakai ni susah lah kan. Ini pun rasanya kat sini antara ni lah. Ting tong sini. Okey. Sabiq ni adalah orang yang buat
Ada? Fatir 30. Ayat surah tu, surah Fatir, surah nombor apa? Ayat dia 32. Surah 35. Surah 35 ayat 32. Rujuklah kat sini kan. Nak menentukan orang yang diberikan kitab kepadanya. Yang kita ni antara yang diberikan kitab, kita akan jadi salah satu daripada tiga ni. Dan semua ni masih lagi di bawah kategori wali Allah. Pasal apa? Dia beriman, bertakwa. Sabiq ini adalah yang terkehadapan, buat benda baik, tak buat benda jahat. Okay. Muqtasid ni dia tengah-tengah. Kan? Benda yang haram tu dia mungkinlah tak buat, tapi taklah banyak sangat amalan dia. Zalim ni dia baliklah. Dia buatlah, yang asas-asas tu dia buat, tapi yang mengumpat tu memang sambil mengopi mesti mengumpat, contohnya kan. Dia mengopi membawang tu dia memang dia package dia. Blend in together kan. Dia kalau tak boleh. Kalau tak kopi dia tak manis. Contoh kan. So tengoklah. Yang pentingnya semua ni sebenarnya inilah dia yang kita sebutkan kategori wali Allah tu. Memang wali Allah kat sini betul. Kan? Dan kalau kita tengok betul-betul salihin ni dia boleh lagilah masuk sabiqin dengan muqtasid. Ini dah kira problem sikit. Tapi tetap kalau dia ada iman kan, dia boleh lagi masuk syurga. Dia memang problem, ni memang problem. Saya pun tak tahu nak kata. Tapi dia masih lagi termasuk dalam orang yang mempunyai kad tadi tu. Okey, kad akses ataupun kad debit ke apa tu yang akan memasukkan dia ke dalam syurga dan meletakkan dia di mana dalam syurga nanti. Dengan bahagian pertama ini sahaja kita faham yang paling utama kan dalam Islam adalah kita kena ada keimanan tu. Okay. Kalau orang tanya tapi tak sama, memang tak sama. Keimanan ni memang tak sama. Senanglah sekarang dia dah dekat, senang dia dekat apa kad? Platinum apa lagi? Apa benda? Dia ada platinum paling tinggi kan? Bawah dia apa? Gold. Bawah dia apa? Silver agaknya kan? Bawahnya apa lagi? Yang warna biru lah. Bawahnya biasa warna biru kan? Contohlah kan. Okay, so apa pun itulah kita cuba bayangkan sekarang ni. Kalau tak ada access card, tak jalan. Baiklah macam mana pun. Okay, contohnya seolah-olah macam dia ada duit banyak tapi duit haram. Dia ni duit sikit tapi halal. Macam Allah nak tengok yang mana? Yang banyak ke yang halal? Liyabluwakum ayyukum aktsaru. Ya. Ahsanu kan? Yang lebih baik, bukan yang lebih banyak, yang lebih baik amalannya. Okey. Saya rasa cukup dapat. Ini 9.20 saya buka untuk soalan. Ingatkan satu bab boleh bab satu dah habis. Kalau sini tak habis ni kan. Tapi tak apalah, kita cuba akan datang tu laju sikit pasal tak ada mukadimah dan apa semua, tak ada pengenalan apa. Ada soalan nak tanya silakan. Dalam masa berapa minit? 8 minit itu insya-Allah. Balik pada ayat Ustaz tadi yang mengatakan terimalah kebenaran walaupun dari syaitan. Setakat ini yang saya tahu, syaitan tak pernah ada kebenaran. Syaitan jahat ya. Syaitan ni sentiasa akan menyesatkan dan dia tak pernah penat untuk menyesatkan manusia. Betul. Jadi ada tak ada ke syaitan? Betul ke syaitan ni? Bawa kebenaran. Tengok kat belakang ni rasa ada kat sini. Ada, cuba. Mana? Ada tak situ? Ada kat sini sebenarnya. Sadaqaka wa huwa kadhub. Siapa jumpa tolong beritahu saya. Mana benda ni? Sini muka surat 13. Menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja. Kan, soalan tu dah keluar, kita urai sini teruslah kan. Kat sini konsep dan manhaj yang dijelaskan, metod yang Nabi SAW jelaskan kepada kita adalah kebenaran tetap kebenaran, kebatilan tetap kebatilan. Betul tu tetap betul, salah tu tetap salah. Okey. Dalam erti kata lain, kebenaran kita ambil walaupun diutarakan oleh orang yang tidak beriman. Boleh tak orang kafir cakap betul? Boleh. Boleh tak orang Islam ni dia sepatutnya dia cakap betul tapi dia menipu? Boleh tak? Boleh. Macam tadilah, boleh tak orang kafir mengumpat? Boleh. Orang Islam boleh, bukan maksudnya dapat pahala. Boleh berlaku tak orang Islam ni pun mengumpat juga? Boleh.
Kadang-kadang orang yang start tu orang kafir, tapi yang mengumpat lebihnya orang Islam. Kan dia memang dia dah suka mengumpat kan, membawang tadilah kan, contoh. Jadi ayat ni cuba, hadis ni cuba baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan aku supaya menjaga harta zakat Ramadan. Okey. Lalu datang seorang lelaki mencuri makanan. Aku pun menangkapnya dan berkata, aku akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sekiranya kamu pergi ke katilmu. Dia sebenarnya dah berlaku 3-4 kali lah kan. Okey. So akhir sekali nak lepas daripada hukuman, apa lelaki ni buat? Dia cakap, beginilah, aku berikan kepada kamu sesuatu, apa dia, macam tips kan, yang baik. Nak tak? Lepas tu dengan syarat kau lepaskan aku. Okey. Abu Hurairah kata okey. Sekiranya apa tips itu? Sekiranya kamu pergi ke katilmu, maka bacalah ayat kursi. Kamu akan diiringi seorang penjaga daripada Allah Ta'ala, dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga waktu pagi. Okey. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, dia telah bercakap benar kepadamu, sedangkan dia adalah penipu besar. Dia adalah syaitan. Betul-betul syaitan atau dia bersikap syaitan? Dia adalah syaitan. Bila sebut sini dia adalah syaitan, maksudnya syaitan yang menjelma. Syaitan yang menjelma kan. So daripada sini kita faham kan, satu, syaitan lah. Syaitan, dia kadang-kadang dia boleh, syaitan ni dia namanya pun syaitan, dia yang jahat. Kadang-kadang dia nak melepaskan diri dia akan sebut benda-benda yang baik. Sebab tu ada satu kitab Talbis Iblis oleh Ibn Qayyim kan. Talbis Iblis ni maksudnya gangguan syaitan, ataupun dia lebih kepada gangguan, dia macam pujukan, perangkap, pujukan syaitan. Syaitan dia akan memujuk orang yang baik, bukan dengan cara pergi disko, tak ada. Dia akan memujuk orang baik ni dengan cara-cara yang lain. Orang tu suka solat, dia akan cuba cara untuk nak menampakkan agaknya dari sudut ghurur. Ghurur ni rasa hebat. Itu satu masalah. Ada orang dia baik tapi dia rasa hebat. Bila rasa hebat tu berterusan, dia akan takabur. Takabur berterusan, pandang rendah pada orang. Kenalah hadis tadi tu. Cukuplah dosa seorang itu apabila dia memandang rendah orang lain yang seagama dengannya. Okay? So banyak sebenarnya syaitan dia punya cara untuk nak rosakkan orang banyak. Okay? Tapi nak ceritakan, syaitan pun boleh jadi betul. Cuba terbalikkan. Orang yang beriman, yang baik ni, dia boleh tak jadi jadi jahat? Boleh. Boleh tu bukan ada pahala. Boleh jadi ke? Faham maksud saya boleh kan? Boleh jadi ke tidak orang yang baik ini buat salah? Boleh. Boleh jadi ke tidak orang yang salah tu buat baik? Boleh. Sebab tu Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Keningat syaitan ini dia bercakap benar, tapi sifat dia apa dia? Kadhubun, bukan kadhibun. Kadhib ni menipu. Kadhub penipu besar. Memang kerjanya menipu je, tapi dia boleh cakap betul. Tapi bila cakap betul tu terima. Jangan disebabkan dia adalah syaitan kamu tak terima. Sebaliknya sama juga. Kalau orang tu memang dia nasihat dia semua baik, tiba-tiba satu nasihat dia tak betul, terima ke tak terima? Tak terima. Kita ambil kebenaran yang betul. Kita bukan ambil orang tu. Tidak. Itu konsep yang kita nak tekankan di sini. Okey. Ada lagi satu contoh sebenarnya kan, saya tak tahu saya bawa ke sini ke tidak. Contoh Balqis ataupun Malikatus Saba. Ratu Sabak kan. Dia kata apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Carilah perkataan a'izzah ataupun adhillah. Okey, ini perkataan dia adhillah. Sabak Balqis mengatakan innal muluk, sesungguhnya raja, cerita sikit belakang tu. Dan bila dapat surat daripada Nabi Sulaiman, apa surat tu datang serah diri. Kan? Sabak Balqis, nama dia orang kata Balqis kan. Tengok, serah diri. Kan? Kerajaan dengan kerajaan. Dia panggil pembesar-pembesar, lelaki-lelaki semua kan, dia perempuan kan. Okey. Tolong bagi pandangan. Pandangan dia kan mengatakan macam ni, kita ni, kami ni gagah perkasa.
Bagi je arahan, kami akan lawan. Okay? Tapi Balqis dia ada otak lah, tak macam dia mahu kan. Balqis kata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja ini kalau mereka masuk ke dalam kampung-kampung, mereka akan rosakkan. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka akan menjadikan pembesar-pembesar di kampung itu sebagai orang yang hina. Ayat 24. Ayat 24. Surah An-Naml. 24 surah An-Naml. Surah tu nombor apa? 27. 27. Okey. Lepas tu akhir tu wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah yang mereka lakukan. Ni siapa cakap ni? Last kali. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ini siapa? Allah cakap ni. Allah mengiyakan dia panggil apa? Kata-kata Ratu Sabah, iaitu Balqis. Balqis kata raja-raja kalau masuk kebiasaannya, kalau dia menyerang kan, dia akan buat apa? Takkan dia nak hormat orang yang dilawan tu, dia akan jadikan dia akan hina mereka. Okay, jadi Allah menerima kata-kata siapa? Balqis, dalam keadaan Balqis masih lagi kafirah, belum Islam lagi pun. Lepas tu barulah dia pergi hijrah. Last sekali, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Bacalah ayat tu nanti kan. Dan akhir barulah dia mengatakan, dan aku masuk Islam dengan Sulaiman. Okey, menyerahkan diriku bersama dengan Sulaiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dia cakap dia kafir, tapi yang dia cakap tu betul. Bila dia cakap betul, terima. Okey. Dan kalau benda yang salah kan, kita tolak. Benda salah kita kena tolak. Apa contoh-contoh macam saya bagi satu contoh terhadap Rasulullah sendiri pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, minta maaf, Badar betul. Peperangan keluar sikit kan. Sekarang ni mungkin setengah travel agency dah boleh bawa ke tempat Badar ni. Sampai kat situ Nabi pun berhenti. Okey, arahkan kita berhenti sini. Ada seorang sahabat, dia kata, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun pandangan? Suruh kami berhenti sini. Adakah taktik peperangan ataupun wahyu dari Allah? Maksudnya apa? Kalau wahyu, saya terima lah. Kalau taktik, jawab dulu lah. Saya nak bagi pandangan. Ya, Rasulullah kata apa? Tak, ini adalah taktik. Sahabat tersebut mengatakan, Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kalau ini taktik, tak betul lah. Tak betul kat sini. Kita kena ke depan sikit. Depan sikit ada telaga, ada perigi. Jadi bila kita ada perigi, bayang kita duduk sini, dia orang tak tahu sehari dua hari sampai kan. Kalau kita kat depan, kita dah ada perigi, kita boleh minum. Dia orang tak ada perigi, dia orang dalam keadaan yang tertekan. Peperangan ni kan perlukan kepada apa? Kepada taktik kan. Rasulullah kata, okey, bangun, pergi. Rasulullah tak kata, aku ni Rasulullah tau. Walaupun ni bukan wahyu, tapi aku Rasulullah, akulah pemimpin. Tak, dia terima je. Maknanya, berhenti situ betul tak? Dia suruh taktik peperangan. Tak betul. Jadi Rasulullah pun pergi. Okey? So banyak lagi contoh-contoh lain sebenarnya. Tapi itu antara contoh yang menunjukkan kalau salah kan, dalam urusan dunia contohlah kan. Kalau Rasulullah salah dalam urusan dunia, sahabat akan perbetulkan. Tapi Rasulullah takkan salah dalam urusan akhirat, urusan agama. Okey? Jadi begitulah kita pun dalam perkara-perkara yang nasihatnya datang secara betul daripada orang yang salah, kita tetap terima. Dan kalau nasihat itu datang secara salah daripada orang yang betul, kita tetap tolak. Boleh? Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini, insya-Allah. Saya minta maaf lah kalau banyak pula saya bercerita kan. Tapi tak tahu dulu, kalau dulu saya tak cerita banyak sangat kan, saya ajar je kan. Tapi bila dah agaknya berumur ni kan, kita suka cerita pasal pengalaman kita lah kan. Belum lagi saya pergi pengalaman yang detail-detail tu. Saya rasa itu saja kot. Barulah kita fahamkan mak bapak kita kan. Kalau duduk dia bercerita kan, barulah kita faham sekarang ni. Kalau dulu kita tak apa nak dengar kan. So itu saja, kita tangguh dulu dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.